Hey guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bunyi macam apa? Macam habis orang panggil apa? Habis habis main game, main PC, main cyber cafe. Bunyi macam tu kan. Hey guys, kembali lagi kita dalam rancangan Biros TV, sebuah rancangan yang memaparkan analisa live di kaca skrin anda. So, hari ini guys, kita nak membincangkan pergerakan pasaran sepanjang minggu. Sebelum saya memulakan, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Faris atau dikenali sebagai Faris. Saya adalah seorang penganalisa pasaran kewangan, tidak kira currency, kripto dan juga stock market. Ingin saya tekankan di sini, saya bukanlah sipu. Saya juga bukan mentor. Saya juga tidak menganjurkan mana-mana seminar untuk tarik orang untuk join saya. Tujuan saya muncul di media sosial ini adalah untuk memberi kesedaran kepada ramai orang bahawa pentingnya ilmu di dalam dunia trading ini. Janganlah korang trade dengan menggunakan teka-teka ataupun orang panggil apa? Teka-teka atau menikam-nikam price itu, okay? So semuanya memerlukan ilmu. So minggu ni saya punya setup semua kena SL. Hari apa? Hari Selasa tu, lepas tu saya dah tak masuk dah. Sebab saya malas nak layan emosi, saya layan kerja saya je. So minggu ni kita nak buat recap sikit lah apa yang terjadi kepada pasaran, apa yang menarik pada minggu ini. So kebanyakan mostly pada minggu ini saya tak tahu apa cantik lah guys. So macam biasa lah, ada hari dia mengena, ada hari dia tak menjadi lah. Dengan sebab apa? Disebabkan manipulation daripada big trader ni. Tak pastilah kan. Sebab saya minggu ini saya baca news, sepatutnya DXY iaitu dollar index sepatutnya bergerak mengukuh, tapi DXY bergerak sebaliknya. Itu yang buat saya tak faham. Agak pelik lah, sebab biasanya dollar index ni akan follow lah, sebab dia mata wang asset safe haven. So itu yang buatkan saya pelik sikit. Tapi tak apalah, itu bukan kerja saya kan. So dia kata dollar index melemah, kita nak buat apa kan. Tapi saya tengok dekat gold, alhamdulillah memacak. So hari ni kita nak ulas sikit lah apa yang terjadi dekat gold kan. Kenapa gold respect fundamental, kenapa DXY tak respect. DXY tu saya tak pastilah, tapi yang penting sekarang ni pelabur berada di gold. Mereka sekarang tengah goyang dengan keadaan ekonomi sekarang ni, seperti inflasi, kenaikan kadar faedah. So itu antara orang panggil apa? Antara sentimen-sentimen pasaran yang berlaku sepanjang minggu ini. Okay. So minggu ni saya pun tak berapa bagus, tapi saya still nak share. Saya bukanlah sifu macam orang lain sentiasa profit je kan. Taklah, saya pun ada loss kan. Saya pun baru lagi belajar tentang dunia trading ni. Tujuan saya muncul pun sebab banyak sangat kes-kes penipuan, kes-kes scam. So saya cubalah membuat apa yang saya faham. Saya cubalah share dekat media sosial ni supaya dapat menarik-narik orang yang mencari-cari tentang dunia trading ni. Ataupun nasihat saya, lebih baik jangan trade lah, okay? Sebab nanti yang newbie-newbie ni diorang banyak sangat ni lah, diorang akan salahkan orang lain. Ini salah, itu salah kan. Itulah.
Lebih baik jangan trade lah. Okay, berhenti je trade. Cari benda lain. Kerja lain banyak lagi. Okay guys, so seperti biasa kita nak melihat apa? Nak melihat price sekarang berada, apakah sentimen pasaran yang berada di hujung minggu ini. Cakap mudah bersepah, jalan je. Kita nak tengok sentimen pasaran lah. Sebelum tu kita nak tengok apakah yang yang berlaku keseluruhan pasaran stok, pasaran Bitcoin dan sebagainya. Kita nak tengok apakah yang terjadi, okay? Okay, so jom kita lihat dekat, saya share screen. Okay, so seperti yang anda boleh lihat sekarang ni. So para pelabur kembali membeli balik stok-stok market diorang. So maknanya mereka dah lari pada asset safe haven berkemungkinan. So sekarang pun kita boleh lihat dekat dollar index sekarang ni. Dollar index pun tengah drop lah. Okay, so ini maknanya big trader mereka membeli balik saham mereka dan crypto atau Bitcoin pegangan mereka. Okay, so itu apa yang saya boleh ulas lah tentang mapping yang korang boleh nampak dekat screen korang sekarang ni. Okay, so seterusnya kita akan baca sikit news pada minggu ini. Okay, ini akan jadi minggu terburuk USD sejak Februari. Okay, betul guys. Minggu ni memang teruk gila. Terutamanya USD lah. Saya pun tak dapat nak kesan ke mana direction yang sebenar dalam pasaran GU dan EU. So dia kejap lemah, kejap strong, macam tu lah. So kita follow je apa big trader ni buat. So minggu ni saya lost dan saya tak cover pun. InsyaAllah minggu depan lah. Okay, sebab emosi saya pun dah terganggu sikit. Bila lost kan, asyik-asyik lost gitu lah. Tapi tak apa, kita trade duit lebih kan. Emosi lah juga, tapi tak adalah emosi teruk sangat. Okay guys, so kita nak baca sikit apakah sentimen pasaran di US dollar. Walaupun meningkat pada sesi Eropah, US dollar menuju kerugian mingguan pertama sejak awal Februari telah mempamerkan aksi mengecewakan pada minggu ini dengan merosot ke paras terendah 2 minggu. Okay, so seperti yang saya cakap di awal video tadi, US dollar membuat paras terendah yang terbaru lah, dipanggil apa, new low ataupun lower low yang baru. Okey, kita sambung balik. Berbanding sekumpulan mata wang utama, indeks dolar didagangkan berlegar di bawah harga 103 setelah menurun sekitar 1.4% pada minggu ini. Jumaat lalu, ia telah melonjak ke paras tertinggi pada Januari 2003 pada 105.01. Kemerosotan ini berturut menyusuli penurunan dalam hasil pembendaraan AS 10 tahun ke tahap 2.86. Meskipun pasaran saham global turut merosot pada minggu ini berikutan kebimbangan terhadap risiko kepada pertumbuhan dari pengetatan agresif, tetapi US dollar gagal meningkat sebagai safe haven. Ni lah. Inilah yang saya maksudkan guys. Okay, sepatutnya bila ada krisis yang macam ni, sepatutnya US dollar sebagai asset safe haven sepatutnya melonjak naik lah, sepatutnya. Tapi dia berlaku sebaliknya. Dia buat lower low yang baru dan terus keep going down. So kita nak faham lah kenapa dia jadi macam tu.
So kita akan tunggukan pula. Kita akan menunggu news pada minggu hadapan. Okey, pada minggu hadapan kita akan borak sikit tentang orang panggil apa? Tentang US dollar ni. Kenapa bergerak dia bergerak orang panggil bergerak sebaliknya sepatutnya. Okey, yang sepatutnya dia melonjak naik tapi dia menurun. Okey, so tetapi kat sini korang boleh tengok, sebaliknya mata wang safe haven lain seperti yen dan Swiss franc pula yang mendapat manfaat dengan yen di landasan untuk keuntungan minggu kedua, dan franc pula bakal merekodkan minggu terbaiknya sejak Mac 2020. Okey, apa yang kita faham dekat peringgan ni, mata wang yen ni macam USD JPY dengan apa USD CHF. Okey, so dua mata wang safe haven ni memang bergerak cantik lah, bergerak seperti fundamental. Tapi US dollar tak follow. Sepatutnya US dollar pun naik ke atas juga, sebab US dollar adalah mata wang safe haven juga. Tapi kita pun tak faham kenapa. Market pun bukan kita punya. Kita pun tak boleh nak explain dengan lebih dalam lagi kan benda tu kan. Kita just trader bilis je. Kita je follow apa yang big trader buat. Macam tu lah. Okay, so tanpa membuang masa, kita tengok dekat chart lah. Kita start dengan dollar index lah dulu. Okay, ini yang saya cerita ni. Ini yang saya cerita ni. Okay, so hari, saya tak ingat lah hari apa. Di sinilah saya terkena. Saya nampak satu kenaikan yang strong untuk US dollar. Saya jangkakan ini adalah orang panggil apa, sebagai profit taking tak, profit taking yang ni. Saya ingat ini adalah satu pergerakan profit taking, tetapi ternyata saya salah guys. Itu adalah pergerakan sebenar dia. Dan saya pun sell dekat GU. Okay, seperti yang saya analisakan pada hari Isnin hari tu, saya pun sell dekat GU. Tapi pergerakannya tak menjadi. So inilah sebabnya US dollar keep buat low yang baru. Okay, possible ini kawasan yang kedua yang dia akan singgah lah. Okay, sebab ini pun ada low yang baru. Berkemungkinan dia akan naik dulu dan terus drop ke bawah. Okay, so kita teruskan dengan Euro USD. Okay, so ini adalah analisa yang lepas. Di sinilah saya tercedok. Dekat sini saya ada tanda satu. Di sini yang mungkin adalah peluang kedua saya masa tu. Tapi namun setup ini tidak berjaya dan price keep buat high yang baru. Dan seterusnya saya ingat ini adalah satu impulsif untuk dia drop ke bawah lagi. Namun dia keep going up. Bila saya nampak macam ni, saya dah duduk tepi lah. Saya dah macam tak tahulah mana nak buat lah. Saya macam dah emosi lah senang cerita. Saya dah tak boleh lah. Kalau saya teruskan, mungkin saya akan MC kan saya punya account lah. So saya buat kerja lain, saya lain kerja lain. So saya pun tak ada buat live kan, sebab supaya saya tak supaya saya tak emosi lagi lah. Itu cara saya lah. Masing-masing ada cara masing-masing kan. Okay,
So EU EU ni next week kita akan bincang lagi lah. So kita dah nampak lah kenapa kan, kita dah faham fundamental dia, kenapa price tiba-tiba reverse macam tu kan. Dan kita nak faham kenapa asset safe haven seperti US dollar bergerak sebaliknya minggu depan. Okay, so next one is GBP USD pun sama. GBP dengan EU ni bergerak lebih kurang sama lah. Okay, so kalau EU naik, GU pun mesti naik punya, sebab dia dekat negara Euro kan, dekat Europe kan. Okay, so kat mana sebenarnya apa orang panggil, dekat mana sebenarnya pelabur-pelabur ni duduk, ataupun big trader ni duduk? Mereka dekat mana guys? Sebenarnya mereka dekat mana lah? Ai. Okay, tak jumpa pula. Kita tengok. Bukan ni. Sebenarnya mereka lepak dekat gold guys. Mereka lepak dekat gold. So kita nak mencari forex.com Okay, kita susun dulu. Sekejap lepak dulu. Okay, so mereka lepak dekat gold guys. Seperti yang kita lihat masa pergerakan itu berlaku, dia masa price tu turun macam ni, keluarlah satu berita yang mengatakan inflasi lah, kenaikan kadar faedah lah, apa lagi benda-benda yang boleh menggusarkan pelabur lah dekat area sini. So mereka pun bertindak untuk buy emas, dan price sekarang tengah lonjak. Mungkin korang nak tambah aset dalam emas, mungkin korang boleh ambil dekat kawasan mana? Mungkin boleh ambil kat kawasan sini kot. Ada dua kawasan lah. Boleh pandai-pandai lah tengok. Okay, tengok-tengok lah. Okay, so kita nak tengok dekat daily. Sekejap, sebelum kita tutup dekat daily ni pun sini ada satu engulfing. Tengoklah macam mana minggu depan kan. Mungkin ini kenaikan dia sementara je ke, kita tak tahu. Possible juga dia buat setup SNRC2. Possible. Okay, guys, so tak ada apalah saya nak borak minggu ni. Just saya nak buat recap apa yang saya silap, apa yang saya terlepas pandang pada minggu ini. So tak ada benda-benda yang holy grail pun saya nak show kat korang. Cuma saya nak buat apa orang panggil, saya punya research saya sendirilah. Okay, so kepada anda yang melihat video saya di YouTube dan juga atau Facebook page, terima kasih sebab menonton walaupun anda tak menonjolkan diri anda. Okay, terima kasih sebab support saya. Kalau ada lah, saya tahu tak ada pun. Okay, itu saja dari saya pada minggu ini. Minggu yang teruk bagi saya. Itu saja saya nak cerita. Terima kasih kerana menonton. Saya Muhammad Faris. Assalamualaikum.